Selamat pagi anak-anak SD Kristen Kalvari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai chapel kita pada pagi hari ini, kebaktian kita pada pagi hari ini, marilah kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. 我们在天上的父 Bapa kami yang di surga, 我们感谢你, kami berterima kasih kepada Engkau, 因为你已经带领我们, karena Engkau telah memimpin kami selama 1 minggu. Ya Bapa, kami menyerahkan kebaktian kami pada pagi hari ini. 天父上帝，我们交托我们今天的聚会, kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami. 求你怜悯我们，用主耶稣的宝血洗净我们的罪， dengan darah Tuhan Yesus hapuskanlah dosa-dosa kami. 求你的圣灵充满我们的心, kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi lubuk jantung kami, supaya kami dapat memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. 让我们能够赞美你，让我们能够听你的话。感谢你天父上帝， 垂听我们的祷告. Ya Bapa, kami berterima kasih, dengarkanlah doa kami, 奉主耶稣名求. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, pagi hari ini mari kita menyanyi sebuah pujian yang kemungkinan belum pernah ya anak-anak nyanyikan, tetapi pujian ini seringkali dinyanyikan di gereja ya, yaitu Yesus datang, then Jesus came, Yesus ilai. Mari kita menyanyi bersama-sama. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata, tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Ya tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ya disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Terima kasih. 小孩子们早安。 Selamat pagi anak-anak sekalian. 刚才我们已经唱歌， Tadi kita sudah menyanyi. 现在我们要听上帝的话。 Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们还没有听上帝的话，我要读给你们听这个上帝的话。 Namun sebelumnya saya akan membacakan Alkitab, bagian Alkitab untuk anak-anak. 单单我会用印尼文读。 Akan dibacakan kepada anak-anak hanya dalam bahasa Indonesia.
我是用这个主耶稣基督的福音读给你们听哈。 Yang dibacakan itu dari buku Injil Tuhan Yesus. 这个是记在47的功课， Yang ada pada perikop ke-47. 我读给你们听哈。 Saya bacakan. Perumpamaan tentang hal yang baru dan hal yang lama. Injil Tuhan Yesus, perikop ke-47 dari Lukas pasal 5 ayat 36 sampai 39. Injil Matius pasal 9 ayat 16 sampai 17. Markus pasal 2 ayat 21 dan 22. Iya, Tuhan Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain yang belum susut atau kain yang baru dari baju yang baru, dari kain yang baru untuk menambalkannya pada kain atau baju yang tua. Jikalau demikian, kain yang baru juga akan koyak, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Dan kain yang tua itu tidak akan cocok ditambal dengan kain penambal yang dikoyakkan dari kain yang baru. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. 我们来祷告。 Kita berdoa. 我们在天上的父， Allah Bapa kami yang di surga, 我们感谢你。 kami mengucap syukur kepadamu. 现在我们要听你的话， Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. 求你的圣灵 Kami mohon Roh Kudus 给我们出明智慧， memberikan kami hikmat 能 kepandaian 够明白你的话， untuk mengerti firman-Mu 能够有力量 dan memperoleh kekuatan 来执行你的话。 untuk menjalankan firman-Mu. 求你赦免我们的罪， Ampunilah dosa-dosa kami 用主耶稣基督的宝血洗 dengan 净我们 darah 的罪。 Tuhan Yesus yang kudus. Sucikanlah dosa-dosa kami. 奉主耶稣名祈求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 小孩子们，今天我们要听主耶稣给我们的比喻啊。 Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. 比喻是我们知道的故事， Perumpamaan adalah kisah atau cerita yang kita tahu. 小孩子们很喜欢听故事，是吗？ Anak-anak pasti suka mendengar cerita, bukan? 但是主耶稣讲的比喻啊，他的故事是有属灵的意思。 Tapi perumpamaan atau kisah yang Tuhan Yesus ceritakan itu mempunyai arti rohani. 那在这个四福音啊，最少主耶稣有教导啊40个比喻啊。 Nah, di dalam buku Injil Tuhan Yesus ini mencatat paling tidak ada 40 perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. 那今天早上我们要写的是关于比喻，教我们旧的跟新的哈。 Nah, pagi ini kita akan belajar perumpamaan tentang yang lama dengan yang baru. 那主耶稣他给他们讲哈， Tuhan Yesus berkata kepada mereka, 因为以前啊，他们的衣服啊是很难做的， di zaman dulu pakaian itu susah dibuat. 不是像我们今天，如果我们要衣服，我们去店能够买衣服。 Tidak seperti sekarang ya, kalau kita mau beli baju baru kita pergi ke toko bisa beli. 为什么呢？ Mengapa? 因为现在有机器啊， Karena zaman sekarang ada mesin jahit, 有电哦， ada listrik. 哇，那个机器很快呀、能够从线啊做布啊，然后从布啊做这个衣服
Jadi dengan mesin dari benang dengan cepat bisa diproduksi menjadi kain, dan dari kain dengan mesin dijahit menjadi baju. 以前不一样哦，小孩子们， Nah, anak-anak, tetapi zaman dulu tidak sama. 他们要拿棉 Mereka harus mengambil dari kapas, 做这个叫那个做布线 lalu dibuat menjadi kain, 从布才做衣服 dari kain baru dibuat baju. 不容易哦。 Tidak mudah. 那小孩子们，主耶稣是用这个比喻来教导他们。 Jadi Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajar mereka. 主耶稣说如果有布他旧的布Tuhan Yesus mengatakan kalau ada kain yang tua, 如果这个布烂掉kalau ada kain yang tua yang koyak, 他们穿的衣服烂掉的时候dan pada saat mereka memakai baju yang sudah koyak, 不是拿来丢掉咯，像现在咯。 mereka tidak buang ya, seperti zaman sekarang. Ingat. Orang kalau ada baju yang koyak buang. 因为很难做呢，这个衣服你知道吗？ Karena zaman dulu membuat baju itu sangat susah. 那他们主耶稣说，如果有旧的衣服，如果乱掉这个旧的衣服，你不可以拿新的布来这个补这个旧的衣服哦。 Tuhan Yesus mengatakan kalau ada kain tua yang koyak, tidak boleh ambil kain yang baru untuk menambal kain yang tua itu. 为什么呢？因为这个 Mengapa? 新的布新的衣服Karena kain yang baru 还没有用水洗 belum pernah dicuci dengan 如 air. 果以前的布你用水洗的时候这个布会吗呢？会那个缩小Karena kain zaman dulu kalau sudah dicuci dengan air dia akan menyusut. 这个新的布如果用水洗用水洗它会缩小不是旧的布咯。 Jadi kain yang baru kalau dicuci dengan air dia akan menyusut. 那如果你用这个新的布补这个旧的布这个新的布那个缩小哇，这个会烂掉被它拉烂了。 Jadi kalau ada kain tua yang koyak lalu diambil dengan kain yang baru yang sudah dicuci dengan air, 还没有用水洗，新布。 diambil kain baru dan ditambal kepada kain yang tua lalu dicuci, maka kain baru itu akan menyusut dan membuat koyak dari kain lama itu makin koyak. 那不是能够补但是被这个新布拉这个衣服烂掉更加大的烂。 Dan itu membuat kain tua itu bukan semakin baik kondisinya, tetapi proses menyusutnya kain baru itu akan membuat koyaknya dari kain lama itu makin koyak. 那主耶稣讲这个故事全部以色列的人知道。 Dan ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, semua orang Israel itu tahu dan mengerti. 因为他们不会这样做 Karena mereka semua memang tidak pernah akan melakukan itu. 他们如果有旧衣服，他们会找旧的布补这个旧的衣服。 Karena kalau mereka punya baju tua yang koyak, mereka akan cari kain yang tua untuk tambal, Amin. tidak cari kain yang baru. 不会找新的咯。 Jadi mereka tidak akan mengambil kain yang baru untuk menambal kain yang tua. 主耶稣讲的故事，他们很明白。 Jadi perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan kepada mereka itu mereka sangat mengerti. 因为衣服对他们是很重要的，他们的衣服 Karena pakaian bagi mereka itu sangat penting. 他们没有很多衣服 Mereka tidak punya banyak pakaian. 那第二，主耶稣讲什么呢？ Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus katakan? 那如果有这个皮带Jikalau ada 感动过里皮带 kantong kulit, 这个皮带他们用来装这个什么葡萄水了。 jadi mereka pakai kantong kulit itu untuk menampung atau menaruh air anggur. 现在我们有那个杯我们有这个很多东西能够用来装我们的水 Nah, zaman sekarang kita punya banyak benda lain ya, seperti gelas dan jar untuk menampung air.
以前没有咯，小孩子们。 Zaman dulu tidak ada anak-anak, 他们能够用这个皮这个是什么皮呢？ tapi mereka menggunakan kantong yang dibuat dari kulit. Kulit apa itu? 哇，他们很多杀羊Mereka seringkali membunuh domba. 那个羊皮他们可以晒到干用来做这个皮的这个装水 Dan kulit-kulit domba itu mereka keringkan ya, mereka jemur sampai sekering-keringnya lalu mereka buat menjadi kantong. 那如果这个皮他们能够做好的时候不会漏掉他们可以装不是单单水，也是装这个葡萄水 Nah, dari kulit-kulit domba yang sudah dikeringkan itu mereka bisa buat menjadi kantong, bukan saja bisa menaruh air tapi juga bisa menaruh anggur. 那主耶稣讲如果有新的葡萄水 Dan Tuhan Yesus mengatakan sekarang kalau ada anggur yang baru, 那不会用这个旧的皮带来装这个新的葡萄水， tidak akan menggunakan 旧的皮带。 kantong yang lama untuk menaruh anggur yang baru itu. 为什么呢，小孩子们呢？ Mengapa? 那旧的皮带不能够用装这个新的葡萄水， Jadi kantong yang lama, kantong kulit yang lama tidak dapat dipakai untuk menyimpan air anggur yang baru. 因为这个新的葡萄水它会英文讲fermentation 英文是 fermentation fermentasi， 那英文是讲 peragian 这个它的华文呢是讲什么发酵 Jadi karena itu air anggur yang baru itu bisa menimbulkan fermentasi atau peragian. 那如果你这个新的葡萄水你放到这个旧的太这个葡萄水在里面发酵 Jadi kalau air anggur yang baru itu ketika ditaruh di dalam kantong yang lama dan dia berfermentasi di dalamnya. 那刚才布是缩小了，刚才布 Nah, tadi waktu perumpamaan tentang kain dikatakan kain yang baru kalau sudah dicuci dia akan 那 menyusut. 但是这个葡萄水它是不是缩小它扩大 Tetapi lain dengan perumpamaan tentang anggur ini. Air anggur yang baru ketika sudah dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama, dia bukannya menyusut, tetapi dia berfermentasi itu malah membesar. 当有个新的葡萄水你放在旧的这个皮带它发大的时候这个皮带会破掉 Sehingga air anggur yang baru itu kalau ditaruh di dalam kantong kulit yang lama, dia berfermentasi dan mengembang membesar, maka kantong kulit yang lama itu bisa pecah atau robek. 哇，如果这个破掉这个皮带也是破掉，不能再用咯。 Jadi kalau kantong kulit itu sudah pecah, maka tidak dapat digunakan 这 lagi. 个葡萄水也是流下来不能喝了。 Maka air anggur itu akan mengalir keluar, hilang dan tidak dapat diminum 不是 lagi. 很可惜吗？ Dan itu akan sangat disayangkan. 那主耶稣讲新的葡萄水放在新的皮带。 Dan Tuhan Yesus mengatakan air anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru. 旧的葡萄水放在旧的皮带。 Dan air anggur yang lama disimpanlah di dalam kantong kulit yang 主 lama. 耶稣这样讲的故事，他们很明白。 Dan ketika Tuhan Yesus memberikan kedua perumpamaan ini, mereka sangat mengerti. 那但是主耶稣不是单单要给我们讲故事咯， Tetapi di sini Tuhan Yesus bukan hanya mau bercerita tentang 他 perumpamaan, 要教训我们属灵的功课。 tetapi yang lebih penting Tuhan Yesus mau mengajarkan pelajaran rohani untuk kita. 38节他 Ayat 这么讲 38, 他是说现在39节， ayat 我 39. 们单单用印尼文读39节， Kita baca hanya dalam bahasa Indonesia ayat 39. 1、2、3。 Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. 那这个主耶稣的功课是在这里哦。 Nah, pelajaran rohani yang ingin Tuhan Yesus ajarkan ada di sini. 因为他说，人家如果常常喝
旧的葡萄水啊，他不要喝新的葡萄 Jadi 水。 Tuhan Yesus mengatakan karena orang itu kalau sudah sering kali meminum air anggur yang lama, dia tidak mau minum air anggur yang 他 baru. 会讲旧的好，新的不好。 Orang itu pasti akan mengatakan air anggur yang lama itu yang baik, sedangkan air anggur yang baru itu tidak baik. 为什么现在主耶稣讲新的葡萄水跟旧的葡萄水呢？ Nah, sekarang mengapa Tuhan Yesus menyebut tentang air anggur yang baru dan air anggur yang lama? 现在主耶稣要教给他们听是新跟旧啊。 Jadi yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka yang dengar adalah tentang yang baru dan yang lama. 如果你看这个圣经哦， Kalau kita melihat Alkitab, 有66本书， ada 66 buku. 旧约39本书， Perjanjian lama 39 buku 新约27本书。 dan perjanjian baru 27 buku. 旧约是用希伯来文跟亚兰文写的， Nah, perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. 新约27本书，那它是用bahasa Yunani 写的。 Silawan. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. 那叫希腊文哦 ，Gerika 哦， Bahasa Yunani. 那不一样的文咯。 Jadi bahasa yang lain. 那当主耶稣讲这个比喻的时候啊，新约圣经还没有写出来。 Jadi waktu Tuhan Yesus menceritakan, memberikan perumpamaan ini, perjanjian baru itu belum ditulis. 那刚才我们读的圣经是在路加福音哈第5章， Jadi yang kita baca tadi itu dari Lukas pasal 5. 然后在那边呢，他们啊跟主耶稣啊的门徒啊有什么吵架？ Nah, di sana Tuhan Yesus dengan 不是 murid-muridnya. 主的啊，法利赛人跟主耶稣的门徒有吵架。 Nah, orang-orang Farisi dengan murid-murid Tuhan Yesus itu terjadi pertentangan. 那他们说：“哎，主耶稣啊，为什么啊你的门徒没有禁食？” Waktu itu orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu itu tidak berpuasa? 那主耶稣讲啊，新郎啊跟他的背叛人啊，如果还有在新郎还没有走掉，他们不必禁食。 Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, kalau pengantin perempuan, Silang. pengantin laki-laki ya, atau mempelai laki-laki itu masih ada bersama-sama dengan pendamping mempelai laki-laki, maka mereka itu tidak perlu berpuasa. 那新郎是主耶稣， Nah, yang dimaksud dengan mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus. 那陪新郎的是信主耶稣的人，他的 Sedangkan 门 yang 徒。 dimaksud dengan pendamping mempelai laki-laki adalah murid-murid Tuhan Yesus. 主耶稣跟他们一起生活3年半。 Dan Tuhan Yesus, mereka ya, murid-murid Tuhan Yesus itu hidup bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun. 那当主耶稣说啊，新郎被拿掉的时候啊，主耶稣啊升天的时候，那他的门徒才开始要禁食。 Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau mempelai laki-laki itu diambil dari mereka, artinya Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Pada saat itulah murid-murid baru harus berpuasa. 那犹太人呢，他们是照旧的旧的他们的教啊，来要得救啊。 Nah, orang-orang Yahudi itu mereka ingin mendapatkan keselamatan itu berdasarkan ajaran-ajaran dari agama Yahudi yang lama. 那他们要做好啊，才能够得救啊。 Jadi mereka harus berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. 禁食才能够得救， Mereka harus berpuasa supaya diselamatkan, 做善的才能够得救。 berbuat kebaikan supaya diselamatkan. 小孩子们，你知道吗？ Tetapi anak-anak, kalian tahu tidak? 禁食不能带我们得救咯， Berpuasa itu tidak mungkin membawa kita selamat. 做善也是不能够带我们得救咯， Dan berbuat baik juga tidak dapat memberikan kita 因为我们 keselamatan. 犯罪啊， Karena kita berdosa. 我们的罪才能够解决。如果主耶稣的宝血洗净我们的罪， Dosa kita bisa ya baru dapat diselesaikan kalau Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Dia mengampuni kita. 那主耶稣啊，不是单单来到世界教导他们这个属灵的功课，
Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk mengajarkan pelajaran rohani ini kepada mereka 做很多神迹， dan bukan hanya untuk melakukan banyak 但是 mujizat, 最重要，他为我们的罪十架死啊！ tapi dia datang ke dunia ini yang paling penting adalah dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa 主耶 kita. 稣没有罪， Tuhan Yesus sendiri tidak ada 他 dosa. 是100% 上帝， Dia itu adalah 100% Allah 他生到世界，他也是100% 人， dan dia hidup di dunia ini dia juga 100% manusia. 但是他没有半点罪哦， Tetapi dia tidak ada setitik dosa pun. 他为你的罪、我的罪死啊！ Tetapi dia mati untuk dosa kamu dan saya. 那他埋葬， Dan setelah dia mati dia dikuburkan. 第3天礼拜天他复活。 Tapi pada hari ketiga yaitu pada hari Minggu dia bangkit 当 kembali. 人家钉他十字架上的时候， Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, 他的宝血能够洗净我们的罪。 darahnya yang kudus itu dapat menyucikan 你们知 dosa-dosa 道吗， kita. 小孩子们？ Nah, anak-anak tahu tidak? 单单主耶稣的血能够洗净我们的罪。 Hanya darah Tuhan Yesus saja yang dapat menyucikan dosa-dosa kita. 那这个教训呢，就是叫新约的教训哦。 Nah, pengajaran yang demikian inilah yang disebut dengan pengajaran perjanjian baru. 那如果你读新约就是讲给我们听咯，这个福音。 Jadi kalau anak-anak baca kitab-kitab perjanjian baru itu mengajarkan kepada kita tentang Injil. 那这个福音是什么呢？ Apa itu Injil? 4点哦。 Injil itu ada 4 poin. 第一， Pertama, 基督为我们的罪死，照圣经讲。 bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 第二，他埋葬。 Yang kedua, dia dikuburkan. 第三，他叫这个圣经讲，他已经第3天复活了。 Dan yang ketiga, dia pada hari ketiga bangkit kembali sesuai dengan kitab suci. 第四他是显现给他的门徒 Dan 看。 yang keempat, dia menampakkan diri kepada 这 murid-muridnya. 个是代表新的布，代表新的葡萄水。 Nah, pengajaran yang demikian tentang Injil inilah yang dilambangkan oleh kain yang baru atau air anggur yang baru. 那犹太人他们想做善跟近视能够救他们。 Jadi orang-orang Yahudi tadinya berpikir mereka dapat selamat itu dengan berpuasa dan berbuat baik. 哇，他们很多人近视，你知道吗，小孩子们？ Sehingga mereka ramai-ramai itu berpuasa. 有这个法利赛人他们近视1个星期2次 Bahkan orang-orang Farisi itu dalam seminggu mereka berpuasa 2 kali. 拜1跟拜4 Yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. 那他们也是留他们的钱帮助贫穷的人 Dan mereka juga ya menyisihkan uang mereka untuk membantu orang-orang miskin. 哇，他们这样做很多泰了，很多人做这样做 Jadi mereka melakukan itu ya secara rutin dan beramai-ramai lakukan. 很多时代这样做了， Sudah berapa ratus generasi mereka lakukan 他们 itu. 是说这个旧的他们很喜欢旧的。 Jadi itulah kebiasaan tradisi lama mereka. Mereka suka melakukan kebiasaan lama mereka. 主耶稣说：“你们喜欢旧的葡萄水 Dan Tuhan Yesus mengatakan kalian ini suka ya dengan anggur ya, air anggur yang 因为你 lama. 们习惯这个旧的， Karena kalian sudah biasa melakukan hal-hal yang lama 你 itu. 们不要这个拿这个新的葡萄水来喝。 Kalian itu tidak mau dengan air anggur yang baru, tidak mau minum. 你们不要信我 Artinya apa? Artinya kalian itu tidak mau percaya 你们不 kepadaku. 要信，单单我的保险能够洗净你们的罪 Artinya kalian itu tidak mau percaya bahwa hanya darahku saja yang dapat menyucikan dosa-dosa kalian. 小孩子们， Nah, anak-anak, 那今天的比喻 perumpamaan Tuhan Yesus hari ini 就是关于旧的布跟 adalah 新的布。 tentang kain yang baru dan kain yang tua. 旧的布如果烂掉，不可以用新的布去补。 Bahwa kain yang tua kalau koyak tidak boleh menggunakan kain yang baru untuk menambalnya. 因为这个新的布还没有碰到水 Karena kain yang baru belum pernah dicuci. 如果它碰到水
它会什么呀？会缩小啊。 Karena kalau dia sudah dicuci atau sudah kena air, maka dia akan menyusut. 那它会拉这个旧的布啊，更大的这个破掉啊。 Dan waktu dia menyusut, dia akan membuat kain yang tua itu semakin koyak. 那旧的皮带 Kemudian kantong yang lama, 不可以用新的葡萄水放进去， kantong kulit yang lama tidak boleh disimpan ya, dimasukkan air anggur yang baru. 因为这个新的葡萄水它会发大，让这个皮带啊破掉啊。 Karena air anggur yang baru itu akan berfermentasi, mengembang sehingga membuat kantong kulit lama itu pecah atau robek. 那现在我们要知道主耶稣讲新旧是关于什么呢？ Jadi hari ini kita mendengar pengajaran Tuhan Yesus tentang yang baru dan yang lama itu apa? 那旧的是代表犹太人相信的错误啊。 Yang lama itu artinya melambangkan kebiasaan salah dari orang-orang Yahudi. 他们想错啊， Pikiran mereka yang salah. 他们说哦，如果我们做好事，我们尽是会救我们，带我们上到那个天堂。 Jadi pikiran mereka yang lama yang salah itu apa? Yaitu mereka bilang, oh kalau kami berbuat baik, kami berpuasa itu dapat membawa kami ke surga. 啊，那个不能够哦。 Tapi itu tidak 主耶 anak-anak. 稣说啊，单单他的宝血能够洗净我们的罪。 Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa hanya darahnya saja yang dapat menyucikan dosa-dosa kita. 犹太人的旧习惯啊，他们不能够领受主耶稣的教训啊。 Jadi adat istiadat dan kebiasaan orang Yahudi yang lama itu mereka tidak bisa terima ajaran Tuhan Yesus yang baru. 因为他们很习惯做他们旧的这个教导啊。 Karena mereka sudah terbiasa ya, lama sudah melakukan segala tradisi mereka yang lama. 所以新的葡萄水就是代表什么呢？代表主耶稣的福音啊。 Jadi kain yang baru dan air anggur yang baru itu melambangkan Injil Tuhan Yesus. 无论他们不要， Walaupun orang Yahudi itu ya mereka itu tidak mau, 大部分他们不要， sebahagian besar mereka tidak 但 mau. 是感谢主，有一部分他们相信主耶稣。 Tetapi puji Tuhan ada sebagian kecil yang mau. 我们现在也是希望小孩子们全部要相信。 Nah, sekarang kami juga mengharapkan anak-anak semua mau terima Injil Tuhan Yesus, mau percaya Tuhan Yesus. 相信什么啊？我们是犯罪的人， Percaya bahwa kita adalah orang berdosa. 单单主耶稣的宝血能够洗净我们的罪。 Hanya darah Tuhan Yesus yang dapat mencucikan dosa-dosa kita. 主耶稣不是单单为我们的罪死， Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa-dosa kita, 但是他复活， tetapi dia bangkit kembali 要给我们那个荣耀的身体。 dan dia mau memberikan kita tubuh yang mulia. 小孩子们， Nah, anak-anak, 我们现在要祷告， sekarang kita akan berdoa. 我们请比比老师为我们祷告。我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们在天上的父， Bapa kami yang di surga, 我们感谢你 kami berterima kasih pada Engkau 给我们很好的机会， telah memberikan kami kesempatan yang baik, 听了你的话， telah mendengarkan firman-Mu. 求圣灵 Kiranya Allah Roh Kudus 帮助我们， membantu kami 使到我们 supaya kami 能够常常 dapat senantiasa 记得你的话， mengingat firman-Mu, 来执行你的话。 untuk melaksanakan 我 firman-Mu. 们求上帝 Kami berdoa kepada Engkau ya 赦 Tuhan, 免我们的罪， mengampuni dosa kami. 我们这样祈求祷告， Kami berdoa 奉主耶稣的名求， hanya dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 小孩子们，再见。 Nah, sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.